Selamat pagi. Baru saja limpas tadi. Baru saja saya naik turun tangga tadi. Umur saya sekarang 46 tahun. Ya, umur saya sekarang 46 tahun. Tapi saya belum ada masalah gout. Kenapa? Sebab saya makan produk yang betul. Oke, makan produk yang betul supaya naik tangga begini tidak sakit. Oke. So, bapak saya ada gout. Ini semua lah, kebanyakan saya punya keluarga ini banyak ada yang banyak gout. Jadi saya ada risiko untuk kena gout. Ini tangga lagi. Lepas ini turun tangga lagi. Lepas ini turun tangga lagi. Tapi setiap hari saya, walaupun sudah umur begini, tapi saya tidak ada masalah untuk turun tangga. Ini tangga bukan bukan kaleng-kaleng nih. So saya makan produk yang betul. So saya ingin rekomen kepada Anda obat gout ini yang sangat bagus, sangat berkesan untuk membantu Anda dalam masalah gout. Jadi abang-abang, paci-paci, maci-maci, siapa saja yang ada gout boleh try produk gout ini karena sangat berkesan. Oke. So kalau dia mahal, benda baik mestilah berkualiti, mestilah mahal kan? Mana Anda lebih suka? Habis duit atau sakit? Itu saja, senang cerita. So beli sekarang, ada promosi. Oke? Supaya hari raya kita senang. Salam sejahtera. Adakah Ismail Sabri Yaakob bakal akan rasa tidak puas hati, marah, dan rasa dikhianati apabila tidak seorang pun yang coba untuk membackup dia, untuk payung dia, untuk tolong dia? Ini case paling unik, di mana seorang bekas Perdana Menteri langsung tiada yang tolong. Belum pernah terjadi. Najib Razak ada, bising. Muhyiddin Yassin bising semua. Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob semua senyap. Jadi ada satu komen daripada pembaca, daripada penonton saya ini, Michael Patrick agaknya nama dia tu. Dia bilang, kita akan tengok adakah Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, bekas Perdana Menteri Malaysia yang ke-9, akan mendedahkan siapa yang terlibat. Lepas ini ramailah yang tidak boleh tidur lena. Ramailah yang tidak boleh tidur lena. Kerana memikirkan adakah Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob akan dedahkan siapa lagi yang terlibat. Yang menghairankan memang Perikatan Nasional senyap betul ini. Senyap habis. Senyap dalam kes ini. Mereka tak tolong. Lepas tu UMNO pun tak tolong dia. Barisan Nasional pun tak tolong dia. Tak ada seorang pun yang tiba-tiba bersuara. Tidak ada. Yang betul-betul, yang sungguh-sungguh backup dia. Siapakah yang bakal akan disebut nama? Banyaklah nama orang komen di dalam ruangan komen, banyaklah nama yang disebut. Yang bakal kononnya akan dipanggil, disiasat oleh SPRM, kemungkinan terlibat. Biasalah nama-nama yang famous macam Hamzah Zainuddin, macam Taqiyuddin Hasan, menteri-menteri dalam PAS, Tuan Ibrahim Tuan Man waktu itu. Lepas tu banyak lagi yang disebut juga namanya dalam komen, ya. Tapi pada saya, mereka semua ini belum tentu betul-betul terlibat, ya. Belum tentu betul-betul terlibat. Dan tidak mungkin terlibat kalau tidak ada terlibat. Tapi kalau Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob tiba-tibalah dia terfikir bahawa ini mana boleh. Ini tak adil lah, saya seorang yang kena, sedangkan ada kawan yang lain yang bersekongkol. Mana tahu tiba-tiba Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob terfikir begitu kan.
dia pasti akan beritahu. SPRM ada kepakaran di dalam menyiasat siapa lagi yang terlibat, di dalam case ini. SPRM ada kepakaran itu, so don't worry, pasti akan disiasat juga. Nah, jadi adakah kita akan tengok berderetlah selepas ini, berderetlah nama yang keluar, berderetlah nama calon-calon yang bakal disiasat, berderetlah nama calon-calon yang bakal didakwa. Kita tunggulah, ya. Jadi adakah Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob akan bersuara untuk memberitahu perkara yang benar? Adakah beliau akan beritahu perkara yang benar selepas ini? Okey. Sekali lagi, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob masih menjadi suspek. Belum pesalah, ya, belum pesalah. Jangan salah faham. Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob masih lagi suspek. Belum lagi bersalah. Tapi yang sudah pasti, yang sudah sah adalah ada bukti 170 juta, ada emas, barang kemas di safe house. Itu bukti dia. Tapi yang bersalah belum tahu, ya, belum tahu. Jadi tenang, relax, makan popcorn, minum cola. Kita tunggu. Dan Yunadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Dan Yunadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Hari ini SPRM bakal akan menentukan sama ada Ismail Sabri Yaakob akan didakwa atau tidak. Selalu begitulah, kan. Okey, jadi persoalannya, anda boleh komen, ya. Anda boleh komen di bawah. Adakah anda merasa bahawa ada kes prima facie? Adakah anda merasa bahawa memang betul kes ini ada dan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob bakal didakwa di mahkamah? Adakah anda bersetuju kalau kes ini akan berada di mahkamah? Bekas Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob didakwa di mahkamah atas kesalahan penyalahgunaan kuasa, penyelewengan, lepas tu rasuah, lepas itu pengubahan wang haram. Adakah Ismail Sabri Yaakob akan menerima nasib yang sama macam Muhyiddin Yassin dan Najib Razak? Adakah dia akan selepas ini pula dipenjara? Ataupun mungkin pendapat anda, pendapat kedua adalah SPRM akhirnya tidak meneruskan siasatan kerana tidak ada apa-apa kes yang melibatkan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Kesian sungguh Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Ketika dia mau disiasat, sakit pula. Memanglah siapa yang tidak sakit, kan? Kalau memang ada kes begitu. Memang hancur lulu dan terus macam mau pingsan lah. Kalau saya tu tak tahulah macam mana mau hadap. Jadi Ismail Sabri Yaakob sakit, sepatutnya dia disiasat, dia ambil keterangan pada 5 hari bulan kalau tidak silap. Tapi kerana dia sakit, tidak dapat, akhirnya dia akan disiasat pada hari ini. Hari ini 7 hari bulan. 7 hari bulan. Adakah kita akan melihat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob akan menjadi Perdana Menteri yang seterusnya yang disiasat yang didakwa di mahkamah? Setakat ini Najib Razak sudah masuk penjara. Muhyiddin Yassin masih dalam siasatan, masih dalam kes. Kemudian Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Semua kes diorang berbeza-beza. Yang satu, Najib Razak, duit masuk akaun dia. Yang kedua, Muhyiddin Yassin, duit tak masuk akaun dia, masuk akaun bersatu. Ini Ismail Sabri Yaakob, dia tak masuk akaun langsung, tapi ada cash.
Ada case yang ditemui dalam bentuk banyak mata wang asing 170 juta. Jongkong emas 7 juta lebih kurang. Kemudian ada selonggok-longgok lagi. Ada longgokan lagi barang kemas. Jadi setiap satu memang modus operandi dia yang berbeza, dengan cara yang berbeza. Tapi persamaan mereka yang sama ialah semua itu uang milik negara. Semua itu uang milik negara, bukan uang milik dia, bukan milik sendiri, bukan milik parti, bukan. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, kita haraplah semoga Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob akan sihat hari ini supaya dapat disiasat. Dan kita harap kalau dia betul, dia tidak bersalah, dilepaskan. Saya percaya kerajaan sekarang kerajaan yang adil, kerajaan yang tidak pilih bulu, dan kerajaan yang betul-betul saksama. Ya. Jadi segala siasatan akan berjalan dengan baik dan tidak ada apa-apa campur tangan. Ya. Tidak ada apa-apa campur tangan. Dan kita harap tidak adalah lepas ini tuduh kerajaan Madani ini kejam lah, zalim lah. Apa zalimnya pula? Benda itu salah. Salah. Jangan pula selepas ni kata ni sedekah pula. Okey. So, tinggalkan komen anda. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Dan saya ingin ucapkan selamat Hari Raya kepada semua yang menyambut Hari Raya. Hari Raya pula, minta maaf. Selamat menyambut bulan Ramadan. Kepada anda semua yang menyambut Ramadan ini, yang berpuasa, selamat berpuasa. Selamat Hari Raya itu lama lagi. Jadi selamat bakal menyambut Hari Raya boleh kot kan. Okay. So saya seronok bila Hari Raya hampir tiba, kerana kami di Sabah ni memang multi racial, multi religion. Kami semua okey. Semua sambut sama-sama. So memang semua excitednya sama-sama. Okay, so harap-harap di negeri-negeri yang lain boleh mencontohilah apa yang berlaku di Sabah dan Sarawak. Kami okey, hidup aman damai. Okey? Kita jumpa lagi. Bye-bye.